المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini pada sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama dan bertemu lagi pada malam ini. Pada malam ini kita berada di dalam tajaan keluarga Munadi bin Maridin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga ini, dibawa mereka dengan bimbingan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat nanti, dan dipilih mereka untuk berada dalam saf yang selamat di akhir zaman ini, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah adab berjiran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam siapa tu? Minta kat bawah, minta bagi silence sikit. Silent dah. Nabi SAW sangat mementingkan penjagaan hak-hak kejiranan. Sampai kata para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, punya Nabi sentiasa memperingatkan tentang hak-hak jiran, sampai para sahabat Nabi kata dan menyangka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
jiran-jiran yang duduk di sekitar dan sekeliling kita, mereka nanti boleh menerima faraid, boleh menerima harta pusaka. Sampai begitu disangka oleh para sahabat. Sahabat Nabi duduk tekan sangat masalah yang berkait dengan jiran. Sampai para sahabat Nabi kata, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiran itu boleh menerima harta pusaka. Punya beratnya masalah yang berkaitan kejiranan. Sebab di sana kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sial itu tidak ada. Kalau ada, pada jiran, pada isteri, dan pada kenderaan. Sial tak ada. Tapi kalau ada, pada jiran, pada isteri, dan pada kenderaan. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang berkaitan dengan 3 perkara ini penting. Sebagai contoh, jiran. Nabi kata sial tak ada, tapi kalau ada, pada jiran. Jiran ni, kalau dia tak okey, hidup kita akan jadi masalah. Hidup kita akan jadi serabut. Hidup kita akan dikira tidak wujud keamanan dalam rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rungutan orang terhadap masalah jiran dia. Sebabnya kerana kita tidak mengambil berat terhadap pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak beli rumah. Pada kita nak rumah yang selesa, ataupun rumah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad konolot dan sebagainya, tanpa kita mengambil peduli terhadap siapa yang nak jadi jiran kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi SAW berpesan pada kita, ikhtaril jar qabla dar. Pilihlah jiran sebelum rumah. Jadi bila mana kita nak beli rumah, kita kena tanya, sebelah rumah ni siapa dia? Sebelah rumah ni siapa? Dia macam orang nak kahwin juga. Bila nak kahwin, kita kena kenal pasti siapa dia bakal pasangan yang akan jadi pasangan hidup kita nanti. Sebab itu dalam istilah orang Melayu, merisik tengok macam mana anak dara tu. Maka begitulah yang kita kena buat terhadap bila mana kita nak beli rumah. Kita kena tanya jiran, siapa jiran. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita merujuk pada pemaju sebagai contoh. Rumah tak ada lagi, baru naik sikit, kita rujuk pada pemaju. Sebelah ni, kalau saya ambil rumah ni, sebelah ni siapa? Saya ambil rumah ni, jirannya siapa? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkali orang Melayu sesuai dengan orang Melayu. Kalau jiran tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak seagama dengan kita, masalah juga kita. Masalahnya pada hari-hari mereka, Allahumma salli ala sayyidina, merayakan perayaan keagamaan mereka.
Jadi mungkin kita tak tahan. Itu yang katakan pentingnya memilih jiran. Kalau jiran kita Melayu, Islam pun kita kena tanya juga, orang mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja apa. Jangan kita ni kira nak masuk rumah tu. Jadi kita kena mengambil perhatian terhadap pentingnya memilih jiran sebelum kita pilih rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada pengalaman waktu di Mesir. Jadi kita ni, para pelajar ni, kita duduk di Mesir, kita nak cari rumah paling murah. Sebab kita belajar. Maka kami dapatlah satu rumah, duduklah dalam 5-6 orang. Masalah kami ialah jiran sebelah. Betul ya Nabi kata. Jiran sebelah ni, dia seminggu sekali ataupun seminggu 2-3 kali orang perbandaran tu naik ambil sampah mengikut jadual. Jiran ni bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampah yang dia nak buat keluar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehari pakcik bandaran tu nak ambil, dia buat keluar dulu sampah dia tak depan pintu rumah dia tak depan pintu rumah kita. Sakit hati tak? Itulah yang dikatakan jiran yang tak baik. Kalau kok kita ni orang duduk di taman-taman, jiran kadang-kadang dia tak mengambil peduli terhadap perasaan kita. Dia kira dia ya. Rumah, kereta banyak 2-3 biji. Dia parking sebiji kereta dia depan pintu pagar kita. Apa kita rasa? Kalau kita diam, kita merana. Kalau kita bercakap, ada akibat dia. Dia yang beratnya ialah ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada keuzuran, sakit tengah-tengah malam. Kita nak keluar kereta tak boleh. Sallallahu sayyidina Muhammad. Sebab kereta dia sekat kereta kita. Jadi itulah Nabi kata tak ada celaka, tak ada sial. Kalau ada sial, jiran. Jiran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bayangkan jiran kita seorang yang soleh. Jiran yang soleh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jaga kita. Kalau kita tak ada rumah, dia jaga rumah kita. Bila mana kita berjiran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti beradab dengan semua jiran-jiran. Jiran ni hak mana? Jiran ni ialah 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah belah kiri, belah kanan, 40 rumah belah kiri. Itu jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kalau rumah yang berdekatan dengan kita, jiran yang paling dekat dengan kita, pastikan kalau kita masak apa-apa, kita jangka hal kita masak tu sampai di rumah dia, bau dia tu. Jadi hak berjiran kita kena hantar. Kita beli durian, walaupun durian ni semua orang ada kemampuan untuk membeli, tapi hari kita beli, kita pasti dah mesti sampai Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi sampaikan yang kita makan kepada para jiran. Kita beli durian RM10, kita kena tahu lah rumah tu sebiji. Kalau rumah kita ada jiran, kena hantar sebiji kat dia ke, kita separuh durian tu bagi kat dia ke,
Makna kita jangan kira kita kena kira jiran kita dapat sama. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu bila mana isteri-isteri Nabi buat makan, Nabi akan suruh lebihkan sikit kuah supaya dapat diberi kepada jiran-jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau jodoh kita dengan jiran yang tak baik, berarti kita kena sabar seumur hidup. No? Seumur hidup kena sabar. Dan waktu tu kita menanti pelepasan yang Allah nak bagi kat kita. Kita dah usaha untuk dapat jiran yang baik. Contoh, tiba-tiba jiran tu pindah ataupun dia jual rumah tu, maka kita bila masuk jiran baru, weh, hak ni tak macam hari tu, berarti kita kena sabar seumur hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya jangan sakiti dia walaupun dia sakiti kita. Bila kita tak sakiti dia, kita sabar dalam dia menyakiti kita, jadi resikonya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak sebesar kita tidak menyakiti dia. Kalau kita sakiti dia, mungkin kita akan terima kesan-kesan daripada dia akan buat pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang jiran ni, contohnya, dia belah kucing. Dia belah kucing, dia bola sangkak depan rumah. Rumah kita sebelah rumah dia. Baulah kecing berak. Dia tak apa, dia mangli lah, dia biasa lah, dia belah kucing. Jadi bayangkan macam mana kita nak menanggung kesan daripada jiran yang tak baik. Jiran yang baik tak sama macam jiran tak baik. Jiran ni kita kena jaga dia. Bila kita adab berjiran, kita kena jaga keharmonian kita, hubungan kita dengan jiran ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau jiran tak baik, kesan daripada keburukan akhlak dia akan berkesan pada kehidupan kita seharian. Pergi pejabat, pergi kerja, tak seronok. Allahumma salli ala sayyidina, dia tekanan jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mulia Allah sekalian, jangan jadi macam ni. Selalunya ni kalau berjiran, kita duduk di pekan-pekan di kota-kota, orang tak ambil tahu hai jiran. Masuk rumah, tutup pintu, tak tahu hai orang sebelah macam mana, hai orang sebelah tak ambil tahu. Banyak kali berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi kerja, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan rumah ni pergi kerja, tiba-tiba mai lori dia mai, dia ghostan, dia reverse masuk salli ala sayyidina Muhammad, hak belakang dia tu. Jadi kita pun tengok, dia kata nak buat apa, dia pula pindah lah. Akhirnya barang tu pun selesai masuk dalam lori, pi tuan rumah balik liau apa pun tak ada. Rupanya itu cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaedah orang nak dapat harta dengan mudah. Sebenarnya mereka dah buat kajian,
Mereka ni jiran dengan jiran ni macam mana? Kalau jiran tak ambil tahu hal jiran, orang boleh buat macam tu. Buat main lori, talah belah belakang dia, lepas tu masuk ada Sayyidina Muhammad, buat pi jual. Macam-macam orang boleh buat di zaman rosak akhlak umat Muhammad ni. Ada pernah berlaku seorang tu dia noreh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isu-isu dia pergi tengok pokok getah tak ada. Bukan hilang di alam ghaib, hilang di alam nyata. Orang pergi tebang pokok getah tu. Ada Sayyidina Muhammad. Ni zaman rosak umat Muhammad. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam masalah yang berkaitan dengan kejiranan pun, kalau jiran yang tak baik, seseorang yang berjiran dengan jiran yang tak baik, boleh hilang semua yang duduk di luar rumah. Ada kesempatan dia ambil, dia jual. Dia ambil, dia jual. Dia ambil, dia jual. Sebab itu Nabi kita SAW suruh kita pilih jiran yang baik. Jiran yang baik, dia jaga harta benda kita. Bukan setakat tu, dia jaga nama kita. Pengalaman saya waktu tu budak lagi, ayah ni dia cikgu. Cukup bulan dia pergi ambil duit di bank, bawa balik rumah. Satu hari tak atas meja, naik semayang atas rumah. Dan lepas semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berasa macam duit terkurang. Rupa-rupanya jiran kami waktu tu, jadi kita rumah kampung kita tak tutup, biar terbuka tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya jiran sebelah ni dia ambil kesempatan. Entah macam mana, waktu kita semayang di atas ni, rumah tak ada orang di bawah, dia ambil. Tapi dia tak ambil semua, dia cerdik juga. Tapi yang tahu kata dia ambil sebab orang duk heran, duit 50 beli barang, beli di kedai tu. Dia budak tu budak ya, sekolah rendah, tapi 50. Akhirnya tahu, oh dia yang ambil. Tapi ayah ni dia orang yang selalu merenung dalam diri, pasal apa berlaku macam tu. Rupa-rupanya nisab zakat dah cukup, nisab cukup, haul dah cukup lah, kena keluarkan zakat. Jadi kita duk relax lagi, masa dah sampai. Jadi begitulah kehidupan. Allah memperingatkan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah jiran yang sangat baik dengan jiran-jiran di sekelilingnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka terbaik dengan jiran-jiran di sekeliling mereka. Sayyidina Abu Bakar setiap malam bawa makanan. Orang dah tidur, dia pergi letak tepung, gula dan sebagainya di depan rumah jiran-jiran yang miskin. Dan orang tak tahu siapa yang duk main letak. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar wafat, tak ada lagi orang yang main letak semua tu depan rumah dia. Baru orang tahu kata Sayyidina Abu Bakar yang letakkan semua tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena memberi perhatian pada jiran-jiran kita. Walaupun kita tak boleh bantu sepenuhnya, tapi cukup kita membantu untuk kita dapat menjawab di hadapan Allah apa yang kita telah buat terhadap jiran-jiran yang berada di sekitar kita. Okey, ni benda biasa kuput dengan duit ringgit, harta benda, makan minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita juga kena menyelamatkan jiran kita daripada mereka terjatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mereka tak semayang, kita kena ajak mereka semayang. Dan pendekatan mesti dibuat untuk menarik ataupun memikat hati orang yang jauh daripada agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak perlu bercakap, tak perlu berkata-kata kadang-kadang, tapi tunjukkan akhlak kita yang baik. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang terlebih terpaut kepada yang kita tunjuk daripada yang kita kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kita kata orang tak ambil peduli pun, tapi yang kita tunjuk orang ambil peduli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti orang yang menunjukkan akhlak yang baik untuk dia memikat hati orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah seseorang yang mempraktikkan dalam kehidupan dia. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jiran ni, kalau jiran ni Islam. Kalau jiran bukan Islam pun wajib kita memberi hak kejiranan pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajib kita memberi hak kejiranan pada dia. Maknanya tak boleh kita sakiti dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man adhani dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakitkan orang kafir zimmi, dia menyakitkan aku. Orang kafir zimmi ialah orang yang duduk dalam negara Islam. Perasaan dia pun kita kena jaga walaupun dia bukan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang berlaku kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i berjiran dengan seorang Yahudi. Cerita ni selalu saya cerita dah. Satu hari Imam Syafi'i diajak oleh jiran dia untuk bertandang. Imam Syafi'i pun masuk rumah jiran Yahudi dia, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sembanglah jadi tetamu. Sewaktu mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sewaktu mana jadi Imam Syafi'i duduk di bawah, Imam Syafi'i duduk di bawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menjemput jirannya masuk ke rumah dia. Lepas sembang-sembang, Imam Syafi'i pergi ke dapur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak jamu makan. Jadi jiran ni terperhati di satu sudut
rumah Imam Syafi'i, ayat duk nitik. Tak duk nitik. Rumah dia atas rumah Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, ni ayat rumah aku ni. Bila Imam Syafi'i mai, ketika tu ditanya, Maulana Syekh nak tanya, ayat ni daripada rumah saya ni. Ya, kata Imam Syafi'i. Saya nak tanya, berapa lama lah ni? Kata Imam Syafi'i, semenjak 4 tahun yang lalu. Tu akhlak, sabar dengan jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang dikatakan. Saya kata kalau dapat jiran, kalau ni jiran ni tak sengaja, bayangkan jiran yang sengaja melakukan perkara yang menyakitkan hati kita. Mungkin kadang-kadang amalan kita tak banyak, solat kita tak banyak, zikrullah kita tak banyak dan sebagainya. Allah uji dengan jiran ni. Allah uji dengan jiran yang macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kita sabar. Sebab sabar ni dia pahala yang tak bertepi. Umpama seperti lautan yang tidak ada tepi. Tuhan nak bagi sabar. Tuhan nak ajak kita sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pula, bila dia menyakitkan kita, kita tak boleh balas. Islam kita tak bagi balas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jiran ni kena ambil peduli juga. Contoh, pagar yang jadi pemisah antara kita dan rumah dia, sallallahu sayyidina Muhammad, ni kena tahu hukum. Pokok buah tu menjuntai masuk rumah kita. Sallallahu sayyidina Muhammad. Bila juntai masuk ke rumah kita, sallallahu sayyidina Muhammad, hak tu kita boleh ambil. Bila duduk belah rumah dia, tak apalah. Bila main rumah kita, hak tu boleh ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau jiran tak ada ilmu, berkeli, kan, dia tak ada ilmu, dia kata ambil hak dia. Tu penting. Kalau jiran ni baik, dia faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga, mungkin dia bela kucing banyak. Waktu kucing main rumah kita, sallallahu sayyidina Muhammad, dia seperti kucing kita. Boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak pergi buang ke kucing tu, tapi selagi mana duduk dalam kawasan dia tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah yang dikatakan kepentingan kita beradab dengan jiran kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2-3 hari lepas ada orang main rumah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, main suami isteri. Dan dia cerita anak tak main, anak dia tak bawa main. Yang menarik perhatian saya tu ialah sallallahu sayyidina Muhammad duduk dalam rumah, anak-anak dalam rumah ni, jiran duk hantar makanan. Jiran sebelah hantar, jiran yang sebelah hantar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dapat jiran yang macam tu, harmoni. Kita keluar daripada rumah, pasti dia jaga rumah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak tidur malam, dia tengok rumah kita. Kalau bunyi apa-apa, dia sedar, dia tengok, dia jaga rumah kita. Tapi nak jadi macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas dasar ilmu juga. Kalau ada ilmu, jadi macam tu.
Ya, sebab masyarakat yang berilmu tak sama dengan masyarakat yang tak ada ilmu. Saya pernah duduk di satu taman. Dia mustawa ilmu tu bila ilmu tak ada, dia tak boleh nak mengurus sesuatu yang tak sepatutnya dia boleh urus. Duduk dalam taman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula duduk tu okey, dia pun buat pangkin nicah petang-petang. Tak ada nicah, orang KL tahu nicah karang belacan. Mula-mula okey, taman tu taman baru. Bila pakat piduk bila piduk taman tu Saudara Sayyidina Muhammad, mula-mula okey, lepas tu tak okey. Benda tu sikit lah. Satu orang perempuan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkelahi dengan jiran hak sebelah tu sebab dia jealous tengok Saudara Sayyidina Muhammad, suami kawan tu selalu setiap petang bawa keluar rumah, naik motor, naik kereta. Dia ni perempuan ni, suami dia tak buat macam tu, berkelahi dengan kawan tu, bawa berkelahi. Benar, macam mana dia boleh pergi macam tu? Tu katakan masyarakat yang tak ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina. Sedangkan tak sakut pok pun dengan dia. Buat macam mana? Suami kita tak buat keluar, kita pergi berjalan-jalan, suami dia prihatin kepada isteri dia. Tu yang dikatakan masyarakat ni mesti dibangunkan ilmu pengetahuan. Dan taman itu taman yang tidak ada tempat berhimpun untuk berkenai-kenai. Maka sebab itu bila mana ada taman, ada kampung, ni mesti kena ada surau. Bila ada surau boleh berhimpun, boleh semayang, boleh panggil tok guru mengajar, dan akan kenai. Tapi kalau tak ada tempat berhimpun, sebab itu hikmahnya ada surau, ada sembahyang jemaah. Bila mana tak ada surau, tak ada masjid, takkan lepas sembahyang tak sembahyang. Akhirnya hati tidak bersatu, maka jadilah kecelaruan dalam kehidupan. Jadi di antara yang dapat memberi kepada kita keberkatan dalam hidup ialah kita pilih jiran yang baik. Jadi saya ingat, mudah-mudahan insya-Allah Allah selalu memandu kita dalam hidup ni, insya-Allah, dan kita terselamat daripada memiliki jiran yang tak baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad, jiran-jiran yang baik akan memegang tangan kita untuk sama-sama kita masuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada keluarga Mulyadi yang telah menganjurkan bagi kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati beliau dan keluarga, dijauhkan daripada musibah dan bahaya, dimurahkan rezeki dalam kehidupan, dan jadi orang yang pemurah, menyumbang, menginfak untuk perkara yang baik, insya-Allah. Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan juga solehah juga. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa? Tapi itu seram.